tajuk menjaga amal kebajikan. Adalah kita sentiasa menjaga amal kebajikan. Tuan para hadirin, kita telah masuk pada peringkat yang ketiga dalam Ramadan, iaitu pada 10 terakhir bulan Ramadan, di mana kita tahu bahawa Rasulullah SAW sentiasa menambah power dia atau menambah kekuatan amalan ibadahnya, terutama di penghujung 10 terakhir ini. Dan Rasulullah kata bila sampai pada 10 terakhir, Rasulullah sentiasa aiqadha ahlahu. Rasulullah mementingkan ibadah sehingga Rasulullah mengambil berat juga terhadap keluarga ni. Kita jangan hanya bangun seorang-seorang. Anak-anak kita kena kejut juga. Sunnah Nabi kejut anak dia dan menantunya, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma. Rasulullah kejut pintu tong kejut pintu rumah supaya bangun beribadah. Dan syaddul mi'zar, dan Rasulullah tidak menghabiskan masa untuk kepuasan nafsu walaupun halal, iaitu bersama isterinya. Pantang 10 malam, cuti 10 malam, kan? Agak boleh tahan dah ni. 10 malamnya tak lama pun, kan? Jadi cuti 10 malam. Bukan benda itu diharamkan, tidak. Cuma tumpuan khusus pada 10 terakhir hanya untuk Allah semata-mata. Tidak dicampur dengan untuk urusan manusia atau makhluk yang lain. Hanya semata-mata kepuasan Allah SWT, mendapat redha Allah. Syaddul mi'zar. Rasulullah beriktikaf banyak dalam rumah Allah. Kita ni mungkin iktikaf di waktu malam je, separuh hari. Tapi Rasulullah buat daripada siangnya. Di mana Rasulullah sebut, sesiapa yang iktikaf 1 hari dalam rumah Allah, tidak ada tujuan lain, hanya mengharapkan pahala Allah Ta'ala, ikhlas sungguh kerana Allah Ta'ala, maka Allah jarakkan dia dengan siksaan neraka sebanyak 3 parit, kata Rasulullah. Mafhum daripada hadis. 3 parit, 1 parit itu jarak di antara langit dan bumi untuk 1 hari. Sebolehnya kita berusaha juga maksimumkan masa kita dalam masjid. Contoh, atau mungkin kita cuti besok Sabtu Ahad, kita ambil masa Zuhur sampai Asar sampai berbuka, buka sampai Maghrib Isya, tarawih. Mungkin lepas tu kalau tak tahan pun nak balik-baliklah. Walau bagaimanapun kita banyakkan ibadah. Okey, dalam menjaga amal ibadah ni, Imam Nawawi meletakkan beberapa ayat Quran di awalnya, iaitu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum. Surah Al-Hadid. Adakah masih belum datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah? Tuan, ayat ini seolah kena pada malam ni. Belum sampai masa ke kita nak korban untuk Allah Ta'ala malam ni? Belum lagi kan, nak tunggu bila kan? Esok? Nak tunggu lusa? Nak tunggu. Sedangkan kita belum tahu besok masih ada untuk kita, ya? Jadi Allah kata nak tunggu lagi ke? Adakah masih tak sampai masa lagi untuk kamu beramal ibadah, mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, iaitu Al-Quran? Masih tak nak lagi nak baca Quran pun. Tuan para hadirin sekalian, malam, saya boleh sebut malam lah, bagi mereka yang tak dapat khatam sekali dalam bulan Ramadan. 1 kali pun tak dapat, sungguh malam. Kalau kita bulan Ramadan kita tak perbanyakkan baca Quran, di luar Ramadan adakah lebih banyak daripada dalam Ramadan? Sudah pasti lagi kurang. Ramadan lah kita nak speednya, Ramadan lah kita nak tambah banyak-banyaknya. Tapi yang patut kita tambah banyak pun tak banyak mana pun. Sangat rugi tu kan. Maka Allah Ta'ala tuju pada kita, belum sampai masa kamu nak baca Quran, belum sampai masa kamu nak berzikir, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam beberapa hadis yang saya pernah kumpulkan satu tajuk, orang yang terhalang, orang-orang yang terhalang, diharamkan daripada mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Golongan-golongan yang terhalang mendapat kelebihan Lailatul Qadar. Takkan tak dapat dia sembahyang Maghrib? Ya, bab Maghrib dia dapat, Isyak dia dapat. Yang lain-lain, kelebihan lain selain daripada amalan fardu kita banyak lagi tuan. Dalam kitab Al-Ghaniyah
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana saya petik daripada kitab Riyad Al-Sayyid Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Dia cerita tentang Syekh Salikin ambil daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia menceritakan bagaimana malaikat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tengahnya tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim. Malaikat berduyun akan turun bersama ruh. Ruh sama malaikat Jibril AS, ketua semua para malaikat. Ulama menafsirkan malaikat itu siapa? Ruh malaikat Jibril. Yang malaikat lagi, kumpulan malaikat itu yang mana satu? Adakah Mikail, Israfil, Israel? Tidak. Malaikat yang paling istimewa di sisi Allah Ta'ala, dia duduk di sekitar arasy Allah Ta'ala. Dalam riwayat menyebut di Sidratul Muntaha, yang satu lagi sebut Hadiratul Qudsi, tempat yang paling istimewa di kalangan para malaikat. Dan malaikat ini tak pernah berhenti daripada berzikir, tak pernah berhenti daripada tugasnya untuk menyembah Allah Ta'ala, tak pernah sampai kiamat, kecuali pada malam Lailatul Qadar. Kecuali pada malam Lailatul Qadar, Allah izinkan biizni rabbihim, Allah sebut ayat tadi, izinkan 70,000 malaikat, sebagai mengatakan lebih daripada itu, turun bersama malaikat Jibril, memandu mereka turun ke muka bumi. Maka daripada situ, bila sampai di muka bumi, malaikat Jibril perintah, tafarraqu, dan kamu pecah, pergilah ke merata dunia. Tengok di mana ada orang-orang beribadah, tak kira sama ada di masjid, di rumah, di bilik mana, di kapal mana dan sebagainya, ada saja orang beribadah, minta ya Rab, ya Rab, berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka akan masuk dalam rumah. Sambil mereka kata, ya Allah, terimalah doa dia, sedang doa perkara hajatnya, ya Allah, dia minta hajatnya, tunailah ya Allah. Dia minta keampunan, ya Allah, berilah keampunan untuk dia. Dia minta taubat, ya Allah, berilah taubat untuknya. Malaikat tolong doakan bagi pihak, tolong rekomenkan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka akan balik kemudian dan bawa berita, datang dari rumah si fulan-fulan ni, dia sekian-sekian permintaannya. Maka Allah tunaikan hajat permintaan mereka. Dan permintaan pada malam Lailatul Qadar Allah beri sampai sepanjang 1 tahun. Tuan para hadirin sekalian, maka dalam hadis tadi sebut malaikat akan masuk semua lorong, semua bilik, semua rumah, kecuali rumah 4 orang ni. Kecuali rumah 4 orang ni malaikat tak akan masuk. Apa dia? Yang pertama, rumah yang ada anjing. Okey. Yang pertama, rumah yang ada anjing, malaikat itu tak akan masuk. Walaupun dia semayang, dapatlah balas semayang dia, tapi tak dapat sokongan dari malaikat tadi. Kelebihan lain tak dapat. Yang kedua, rumah yang ada patung. Patung. Kecuali patung yang diharuskan, iaitu patung mainan kanak-kanak. Saya pun ada juga patung. Contoh yang dia sebutkan, bukan saya lah, maksudnya orang tu kata patung untuk apa? Untuk anak dia tidur. Anak umur berapa? 20. Tu dia 20 dia dekap lagi bear tu. Dah, tu bukan mainan kanak-kanak lagi dah. Kan? Tak boleh lagi tuan. Jadi untuk mainan kanak-kanak dia haruskan. Jadi yang lain kita tak usah simpan. Rumah ni takkan dimasukkan. Yang yang ketiga, rumah orang yang berjunub, tetapi junub daripada perkara haram, maksud zina. Berjunub daripada sumber haram, bukan dengan isterinya. Kalau dia isteri pun, kata ulama, sebaiknya secepat mungkin mandi, jangan biar lama. Bila kita gelapkan bersih, kita bersedia untuk menerima tetamu yang tak nampak, iaitu malaikat-malaikat yang datang ke dalam rumah kita. Dan yang keempat, rumah yang ada khinzir, ada babi. Kekberi tak tahu ada ke tak? Boleh simpan tak kekberi tu? Simpan lah. Macam itulah yang baliknya. Jadi 4 rumah ni malaikat takkan masuk. Dan ada lagi yang lain yang diharamkan daripada kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar. Saya listkan secara ringkas. Yang pertama, orang yang
bertengkar, masih ada dengkinya dengan orang lain, sakit hati dia, dendam dia dengan orang lain, masih nak bergaduh sampai malam ke Qadar, tak ingin nak maaf-maafkan, dendam dia tu. Mungkin yang lama, mungkin yang baru, mungkin malam tu punya kes. Yang ni malaikat takkan masuk. Kerana Rasulullah sendiri, bila satu malam dia keluar dari rumahnya nak bagi tahu malam ni malam Lailatul Qadar. Satu malam tu lah nak cerita pada para sahabat, kata malam ni Lailatul Qadar. Tiba-tiba Rasulullah terserempak dengan dua orang lelaki sedang bergaduh, bertengkar. Rasulullah damaikan mereka berdua, sehingga Allah lupakan Rasulullah, tak dapat nak sampaikan kepada orang lain bahawa malam ni malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahawa orang yang bergaduh tu diharamkan, ataupun kelebihan Lailatul Qadar dia takkan dapat. Maka kita tuan-tuan maafkanlah, selesaikanlah masalah kita dengan orang lain. Jangan nak simpan-simpan berdendam-dendam lagi, tuan-tuan. Yang ketiga, orang yang putus silaturahim. Kan? Mungkin malam tu punya kes putus silaturahim, ataupun sebelum-sebelum kita selesaikan. Tanya Assalamualaikum, SMS kan, bagi salam. Dulu lama dah tak cakap ni, geram ni, dendam dengan lama punya cerita. Malam tu, sebelum tu, malam ni lah mulanya, kita bagi salam, kita maaf dan sebagainya, selesai masalah. Dan seperti mana Allah Ta'ala sebut, orang yang putus silaturahim Allah sebut dengan perkataan laknat. Bila sebut laknat, dia takkan dapat keberkatan malam, keberkatan Ramadan, keberkatan yang lain. Bila sebut laknat, hilang keberkatan, hilang rahmat Allah Ta'ala. Dan seterusnya, orang yang suka menjatuhkan maruah orang lain, suka sangat nak mengaibkan orang, ya. Seperti mana dalam sebuah hadis, man ayyara akhahu bizambin lam yamut hatta ya'malu. Kata Rasulullah, siapa yang mengaibkan atau menghina saudara dia dengan sebab satu dosa, kawan tu buat macam ni, dia tu pula pergi cerita semua orang, dia tu dulu jahat, tak tutup aurat, begini, maka Rasulullah sebut, dia takkan mati kecuali dia akan beramal dengan amalan orang tu. Na'udzubillah. Kita mula benci dengan kawan tu pasal dosa dia, Allah buat tukar terbalik, sampai hujung nanti kita buat macam dia pula. Na'udzubillah. Jangan kita menghina dosa orang lain. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata hanya khusus dosa orang yang telah bertaubat. Kawan tu dah rajin datang masjid, kita kata belaga nak tunjuk baik, baru sehari dua datang masjid, dulu penyambung tarbus. Cerita orang dia ni gangster dan sebagainya. Kita cerita, orang tak tahu pun latar belakang dia yang dulu kita pergi buka, mengaibkan dia, memalukan dia, bimbang nanti Allah terbalikkan dia pula jadi gangsternya. Orang cakap kawan tu selamat. Dalam hadis yang lain, la tuzhir syamata li akhika fayarhamuhullahu wa yabtalika. Jangan kamu nak menghina dosa orang lain. Dia tu contoh kita SMS Facebook baru ni yang tersebar, perempuan yang pukul kereta orang Cina kan. Mungkin kawan tu dah bertaubat dah, kita duk sebar lagi gambar tu, duk sebar lagi video tu sebagainya. Jadi kita mengaibkan dia walaupun mungkin dia dah bertaubat, dah selesai minta maaf pun, kita duk hina lagi, tambah lagi. Maka bimbang kata Rasulullah, Allah terbalikkan. Dia Allah beri rahmat, dia bertaubat, dia selesai masalah dia. Kita pula yang terbalik jadi macam tu pula. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali. Seterusnya apa lagi? Orang yang tak ada azam langsung untuk nak cari Lailatul Qadar, sedangkan cari Lailatul Qadar sunnah Nabi. Nabi kata taharrau fil ashril awakhir, cari kamu pada 10 malam terakhir. Rasulullah suruh kita cari. Ni orang ni ulanglah Ramadan apa ni kan, boleh Lailatul Qadar kadang sama aja. Dia tak beritahu langsung tentang kelebihan Lailatul Qadar, tak rasa langsung minat untuk cari Lailatul Qadar. Maka orang macam ni dia tak nak sangat, Allah tak bagi kat dia. Lagi orang yang penagih arak, orang yang mabuk, penderhaka kepada ibu bapa. Tuan, kalau ada masalah dengan ibu bapa kita, selesaikan. Minta maaf, ayah minta maaf, telefon, jumpa, bersalam dan sebagainya, supaya kita dapat kelebihan Lailatul Qadar. Orang yang berdendam kita dah sebut tadi, orang yang bergaduh, berhasad dengki, maka orang yang macam ni takkan dapat kelebihan Lailatul Qadar yang lain-lain. Mungkin dia sebenarnya dapat ada fadilat 1000 bulan dan sebagainya,
tapi kelebihan yang lain dia tak dapat. Orang yang masih bergelumang dengan maksiat, seperti mana Rasulullah sebut, orang yang jauh daripada rahmat Allah, bila masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosa tak ampun pun. Macam tu juga, ataupun bertambah lagi. Orang macam ni tak dapat kelebihan Lailatul Qadar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beberapa list yang saya dah sebut tadi ni, maka kita selesaikan masalah supaya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita mencari-cari Lailatul Qadar, dan carinya itu adalah nak kita bersedia dengan amal ibadah. Kita dah plan siap-siap dah malam Lailatul Qadar tu nak buat apa, nak berdoa apa. Itu orang yang mengharap nak jumpa Lailatul Qadar. Dia dah list dah. Malam ni aku nak berdoa hajat A, B, C, D, zam. Kadang-kadang tentang bila malam Lailatul Qadar kita fikir aku nak doa apa tu letih dah. Amin dah habis duduk relax temenung. Tak ingat nak doa apa. Baik kita list dulu sebelum aku nak minta hajat ni, hajat tu, doa ni, doa tu, taubat dan sebagainya. Malam tu kita dah bersedia dah. Maka kita manfaatkan malam Lailatul Qadar. Kembali pada tajuk kita, menjaga amal kebaikan tadi. Allah kata bukan tak sampai masa lagi kamu nak buat kerja ni, belum lagi ke? Maka hendaklah kamu berlumba-lumba. Janganlah mereka jadi seperti orang-orang sebelum yang telah diberikan kitab kepada mereka, iaitu ahli kitab. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu mereka, hati mereka semakin bertambah keras. Ada Quran, kalau cerita umat dulu ada kitab Taurat, tapi semakin benci kepada kitab mereka, semakin jauh daripada Allah Ta'ala, hati mereka semakin keras. Kita juga kalau dalam situasi kita ada Quran, tapi tak nak dekat dengan Quran langsung, semakin keras hati kita. Masya Allah, kita nak panggil main baca Quran, tadarus sikit pun tak nak. Maka tuan-tuan, lembutkanlah hati kita dengan baca Al-Quran. Basuh kotoran hati kita, karat-karat hati kita dengan membaca Al-Quran. InsyaAllah kita berusaha untuk dapat Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran, dengan basuh bersih-bersih hati kita dengan bacaan Al-Quran. Maka Allah akan beri peluang kepada kita. Kita akan rasa semangat malam Lailatul Qadar. Kita tak akan rasa ngantuk. Mungkin orang yang tak dapat peluang yang jadi diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia akan rasa letih malam tu, ngantuk, tak larat nak buat tu, tak larat nak semayang dan sebagainya. Macam-macam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala surah qaffayna bi'isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Al-ayat. Kami iringkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Mereka mengandang-andangkan Rabbaniyah, meninggalkan perkara dunia, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengandang-andangkan untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang sepatutnya. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Apa ni? Ada iklan sikit tuan. Iklan kereta wajah. WNT, Wilayah Negeri Terengganu, WNT 584. Suruh ubah lagu lah. Buah ke? Pilih nombor kereta, mungkin suruh ubah lagu, ataupun bagi kunci kat kita balik. Tolong ubah tuan punya kenderaan ni. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tuan, Allah pesan tadi, benda yang pintal elok dah, kain dah tenun elok dah, jangan pintari benang bagi hancur lagi. Dah cantik dah. Apa maksudnya tuan? Kita mungkin sebelum Ramadan tu dah siap dah, tapi bila Ramadan kita relax, kita tak buat apa-apa, sehingga kelebihan Ramadan kita tak dapat. Sepatutnya kita dapat cantik-cantik, jaga sungguh-sungguh, tapi tidak. Wal'iyadzubillah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu, iaitu ajal, kematian. Kita tengok hadis yang pertama daripada tajuk ini. An Aisyah radhiyallahu anha, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ketaatan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Tuan-tuan para hadirin sekalian, amal yang paling baik kata Rasulullah adalah benda yang kita maintain berterusan. Walaupun ialah di luar Ramadan nanti kita buat berterusan. Dua rakaat contohnya, ataupun lebih, jangan kurang. Kalau 2 jangan kosong. 2, 4 okey. Tetapi bulan Ramadan kita tambah lagi, ekstra kan. Seperti mana Rasulullah sendiri pun disebut dalam satu riwayat, Rasulullah ni adalah seorang yang sangat pemurah. Bila bulan Ramadan lagi pemurah, berganda. Lagi berganda. Jadi berarti dalam Ramadan kita boleh tambah lagi, jangan kurang.
Keluar rugi. Seperti yang ayat Quran tadi surah An-Nahl, Allah Ta'ala sebut, dia dah pintal kuat dah, lepas tu dia pergi buang pula. Cantik-cantik dah, dia buang jadi tak cantik pula. Jangan kurangkan, tambah silakan. Tuan-tuan para hadirin sekalian, ada satu lagi, man nama an hizbi, siapa yang tertinggal amalan malam, atau an syai'in minhu wa qara'ahu ma baina salat al-fajr wa salat al-zuhri, dia amalan biasa. Contohnya, dia biasa sembahyang witir 3 rakaat setiap malam, buat witir. Tiba-tiba malam tu terlajak tidurnya, tak sempat nak buat witir, maka Rasulullah kata boleh ganti besok pagi antara subuh dengan zuhur, boleh ganti balik. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail, pahalanya sama dengan dia buat malam. Contoh lain, dia biasa baca surah Sajadah setiap malam sebelum tidur. Amalan dia setiap malam. Tiba malam tu letih sangat, tak sempat nak buat, maka besok dia boleh baca lagi, dan pahalanya sama dengan di waktu malam. Para hadirin sekalian, ini menunjukkan bahawa semua amalan yang syaratnya dia sudah biasa benda tu, dah jadi istiqamah amalannya. Kalau tak pernah buat, tiba-tiba pergi buat siang, tak dapatlah pahala seperti malam tadi. Yang dia pernah buat tiap malam, tak pernah putus-putus, tiba-tiba malam tu tertinggal, tidur dan sebagainya, besok boleh buat, pahalanya sama dengan amalan kita di waktu malam. Itu kesimpulan daripada dua hadis yang kita dengarkan. Satu lagi Rasulullah pesan, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah bin Umar, Rasulullah wasiat pesan pada dia, Abdullah, kau jangan jadi macam orang tu tau. Orang tu dia bangun malam tapi dia tak semayang qiyamul lail. Jangan jadi macam Pak Haji tu, jangan jadi macam Pak Cik tu, jangan jadi macam abang tu, adik tu. Dia bangun tengok bola boleh, kan, lawan berjam-jam, berjegir mata, tak tidur-tidur, tapi suruh semayang 2 rakaat, ngantuk terus, tidur terus. Jangan jadi macam tu. Pesanan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Idza fatatu salat min al-lail min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahar. Kalau Rasulullah, Sayyidina Aisyah cerita, kalau Rasulullah tertinggal, mungkin dia demam sakit tengah malam, dia tak mampu nak bangun semayang tengah malam, Rasulullah semayang di siang hari besoknya, ganti balik sampai 12 rakaat. Pernah buat sampai 12 rakaat, Rasulullah ganti balik. Qadha, niat qadha lah. Tahajud kita tak buat, mungkin demam tak boleh bangun, buat siang, niat qadha tahajud. Witir, niat qadha tahajud witir. Apalagi taubat, biasa buat taubat, tak ada waktunya, bila-bila boleh buat. Jadi semayang-semayang macam tu boleh digantikan di waktu siangnya. Yang penting syaratnya dia pernah buat setiap malam, tak pernah putus. Janganlah tak pernah buat tiba-tiba buat siang, tu tak kena. Berarti sekian, wallahu alam. Dari itu insya-Allah, dan kita akan sambung pada pertemuan lain. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum.